Saya bernama Bauda Anak Kuda Bawin. Dilahirkan pada 5 bulan 4 1950 di kampung Ulugroh, Kopeng. Setelah saya meningkat dewasa lah, umur 18 ke atas, ada anggota Noiprak mengatakan ada pengambilan baru. Jadi saya ingin cuba untuk berkhidmatlah. Yang mana saya punya abang terdahulu pun salah seorang dari anggota Noiprak juga. 18 bulan 3 1970 Temuduga, dan terus kami diambil pergi ke Kroh lah, tempat pengkalan di sana untuk disatukan dan bersama lain anggota lah. Semasa di Kem Kroh, kita diajar untuk berkawat lah, kawat kaki. Sementara kita menunggu latihan lanjutan di sekolah latihan PPH Ulu Kinta. Lepas latihan dan latihan asas 30 bulan, satu cikgu kita punya jurulatih katakan ada pengambilan baru anggota PPH 69 masa tu kan. Jadi dengan sendiri diorang bertanya kepada kita, sesiapa yang berminat bolehlah minta. Jadi saya rasa salah seorang saya pun minta lah. Lebih pasal masa tu kita apabila dengar saja PPH 69, kita rasa segah lah dia punya. Dia punya macam mantap lagi lah, dia punya mencabar lagi. Lepas kami dipilih tu kami dibagi 30 orang. Lepas tu kami diberi tugas untuk jadi pelantun pertahanan. Pergi ke Port Brooke. Port Brooke tu masa itu pelantun 2 69 tadi sedang buat latihan. Dia pengambil kedua lah bagi unit ni tadi. Jadi masa tu kami jadi pelantun pertahanan bagi diorang buat latihan. Jadi sehingga tamat diorang latihan tu, kami pun tamat defend pelantun, diorang balik, kami pun balik ke Kroh. Jadi kami jadi pelantun simpanan lah untuk akan datang pemilihan anggota 69. Apa yang sedia maklum, tahun 70, 69, 71 memang keadaan masih panas masa tu. Komunis pun ada di mana saja. Oleh kerana semangat tu saya pun masuk, apa saja pun saya akan tempuhilah. Noiprak ni dia punya formasi mengikut SS. Dia adakan skuadron. Dan dalam satu skuadron ada 4 truk. Satu truk menganggotai 15 orang. Jadi tiba dia masuk hutan, satu skuadron tu masuk hutan, dia berpecah, truk tu berpecah. Mengikut keadaan. Ada yang bergerak satu truk, ada yang bergerak setengah truk. Masa tu kita tengok keadaan tempat tu lah. Kita atas bukit, kita bawah bukit tapi macam kita kepung macam ni lah. Kita kepung bulat. Anggaran lah dalam 75 meter ke 100 meter lah sekeliling ni kan. Dan tengok kan tembak boleh kena sasaran kita tembak. Tak jauh, tak dekat sangat. Tapi kita tembak dengan tepat lah. Jadi masa itulah kita sebelum tembak kita tengok dia punya aktiviti, dia ni ambil air, dia masak, apa lagi kita tengok aja. Kita perhati ajalah. Jadi kita rapat dah cukup masa 8 lebih ke tu baru pegawai kami dia buka tembak. Lepas tu kami pun tembaklah juga. Kami tembak, dia pun tembak, kami tembak, dia tembak. Dalam masa sejam tu kurang tadi habislah dia, matilah semua. Jadi 8 orang masa tu. 5 lelaki, 3 perempuan. Jadi ke dalam gerakan yang saya sertai itu yang gerakan yang terbesar sekali saya dapatlah 8 orang sekali dapat. Pernah saya alami juga itu op bambu ya. Op bambu di Greek. Itu kami buat tugas dalam masa 3 bulan.
Kami dalam 3 bulan tu, pada suatu petang tu, hari resin kami dah habis dah tempat tek tu. Bot bantuan yang dihantar resin kami tadi kena serang pertengahan jalan atas grade sana lah. Jadi masa tu 4 orang anggota kita terbunuh lah. Saya bersama ASP Tuan Sabri, dia kira Squadron Commander masa tu, duduk di tek. Jadi kita pada petang tu kami semua dengar ada satu bunyi seletupan kuat dari arah belakang, dari arah kedatangan bot bantuan tu lah untuk kami. Dan di bawah sana juga ada Tiger Platoon 20 masa tu. Kontak dia orang pada kata ada dengar juga. Tapi dia orang tengah bawah, kami ke atas. Kira ni tengah-tengah dah lepas dia orang. Jadi masa tu dia kata tak, orang kita tak sampai lagi, mungkin ada sesuatu kejadian berlaku lah mungkin dekat atas anggota kita. Jadi pagi tu kami 2 patrol, 7 orang. Dari atas kami turun ke bawah, pergi menghala ke bunyi letupan tadi, cari untuk dia apa yang sebenar berlaku. Jadi kami dalam 2 jam pergi. Saya juga striker masa tu. Saya nampak dari jauh ada kona-kona tu kan, nampak macam terbakar tebing tu. Mungkin ini komunis sudah serang kita punya boatman. Lepas tu kami turun ke bawah, rapat-rapat tengok. Ya tu betul. Boatman tadi situ tengok dah terbalik kat situ, terbakar. Satu tong drum tu bakalan untuk kami dibalik dengan bom, dia terbakar habis. Dan 4 orang tadi dibunuh semua sekali. Kami patrol kami nampak dulu, kami kata bagi tahu yang sebelah ni tak sampai lagi tempat tu. Kami yang dulu grup saya sampai dulu, nampak panggil seorang lagi suruh sampai situ. Pada dalam sejam ke setengah jam baru sampai ke tempat ni. Masa tu tempat tu tidak ada apalah. Dia ambil resin, ambil senapang patah, dia buat lari. Kurang dari situ, anggota kami tu di dalam tu ada buat serang hendap 3 kumpulan. Jadi kontak bagi tahu yang sana, orang kita tadi dah meninggal dan komunis tadi dah lari menghala ke arah anda. Kami bagi tahu dalam mesej tu lah, yang serang hendap ni keluar balik cari ke bawah beri bantuan. Masa tu kita sibuk jugalah masa hari tu terjadi. Tentera pun dah tembak bagi bantuan. Atas-atas kita dising. Dia pun takut silap tembak, kena kita dalam tu juga. Tentera tu dekat grade ni, dekat jambatan apa tu? Temua tu. Situ standby tu, pasukan meriam tu. Dia tembak dari situ, kami atas tu. Tembak dia atas muka, boom. Lepas tu kami kontak, berhenti tembak, jangan tembak dia dekat-dekat. Mungkin mula jauh, lepas tu dekat kami tadi. Lepas kami kontak, berhenti tembak, jangan tembak. Nanti kena kami pula. Lepas tu bagi tahu tentera ni, berhentilah. Seminggu kemudian, itu yang kumpulan Cik Apot dia juga terlibat juga. Dia kumpulan ambush tadi, dia keluar ke bawah, berjumpa dengan kumpulan yang bunuh kita punya anggota tadi. Di sana ada buat sebelah petang bertempur, kumpulan yang Cik Apot tadi bertempur. Di mana dalam pertempuran itu 2 anggota kami telah cedera. Seorang korporal, seorang anggota. Jadi bertempur petang tu, kami tadi yang duduk di tek tadi, dia orang sana kontak bagi bantuan sekarang juga. Jadi pada sebelah petang tu kami pun siap-siap barang dengan pakaian, tak ada bawa apa dah. Hujan masa tu pun turun dengan lebatnya, menyeberang Sungai Perak tu sampai ini. Tapi kita nak bantu dia juga. Lepas tu baru pergi terus sana tempat dia orang bertempur tadi. Pagi besok baru sampai. Tengah jalan tidur. Malam tu pula hujan lebat lah apalah, tidur jatuh lah macam mana. Dalam tempoh 24 jam dia kira tak ada apa-apa lagi lah. Badan semua anggota sihat segar. Semangat nak sampai tempat tu. Berkobar-kobar lah kira. Rupanya komunis itu, tempat yang bertempur tu, dia dah sudah buat kamp besar. Anggaran 30 ke 40 orang. Yang bertempur tu dengan komunis ditembak dengan mortar, dengan launcher pada dia orang tu. Kurang dari itu, besok tu pas kita punya pegawai sampai sini tadi,
Di situ tadi tak ada pegawai. Kami yang datang tadi, pegawai datang dengan saya tadi. Lepas buat pemeriksaan tadi, tengok dengan mortar, dengan senjata, dengan resen, dengan senapan patah, kita dapat balik. Yang komunis rampas tadi kita dapat balik. Dapat balik, makan balik kita punya resen. Ambil balik. Tadi dah rampas, kita balik balik. Terus kita akan berlepas balik ke pengkalan kita lah. Jadi kami turun bawah sampai sungai, menyeberang jalan tu. Masa jalan depan tu, dia dah siap pasang booby trap. Jadi masa tu saya jalan akar kayu sebelah tu, dia letak bom perangkap kita lah. Jadi makna sebelum tu tempat tadi dia dah ambush dah untuk kita lalu lalang tu. Jadi pagi tu kami berundur nak balik ke pengkalan. Jadi saya dahulu pergi, pegawai tadi belakang saya. Jadi apabila lepas tadi, belakang saya tadi, tuan tadi terpijak bom. Saya depan dia. Dia belakang saya. Saya tengok dia bunyi dengan kuat. Saya pun terperajat. Saya tengok belakang dia terangkat ke bawah. Sudah saya kata dah kena bom. Saya beritahu, saya menjerit pada anggota belakang, kita ni kena serang, ambil pertahanan. Saya pun lompat ke kiri, bersedialah kalau ada apa-apa tembakan saya akan tembaklah. Saya dengar ada tembakan, cuma booby trap saja meletup. Lepas tu panggil anggota bawah, belakang tadi yang nak balik tadi, datang bagi rawatan pegawai tadi. Dalam gerakan pertama yang saya bertempur di Rawang lah, di Kuala Kubu Rawang, bersama dengan cik apot kita. Jadi masa itu menurut maklumat ramai pengenal komunis di kawasan Rawang. Ada dalam 10 orang, 5 orang bergerak dalam kawasan itu. Yang dalam tu ada maklumat pasukan itu akan keluar untuk mengambil makanan daripada subunit daripada anggota luar ni lah, bantuan makanan. Jadi kita pergilah juga ke tempat itu, bawa resen 2 minggu juga. Dalam masa 2 minggu tu kami nak balik keluar. Lepas tu tempat tu balik keluar, kami berehat satu pematang. Lepas tu pematang saya punya patrol commander. Masa itu Corporal Rasidi lah, saya jadi tracking masa tu. Jadi kami satu patrol berehat, satu patrol keluar untuk cari inilah kesan-kesan. Pada pagi tu dalam pukul 9 lebih, saya juga duduk di ujung jalan. Anggota bawah tadi belakang saya kan. Yang situ patrol keluar cari kesan-kesan kalau ada kan di kawasan tu. Dalam anggota yang satu patrol keluar dalam masa 20 minit ke. Lepas tu saya dengar ada satu bunyi berjalan dari bawah naik ke atas dan menuju ke arah saya. Saya pun duduklah diam tengok dia. Saya dengar bunyi jauh-jauh dekat. Tengok-tengok dia dah melintas pada jalan. Dia bawah bukit, saya atas bukit. Saya duduk masa tu berehatlah masa duduk simpan pack macam ni. Anggota kita bawah pun simpan pack. Tunggu satu patrol tadi pergi geledah kawasan, tengok macam mana ada kesan ke. Saya dengar dalam masa 20 minit ke ada bunyi berjalan dari bawah naik ke atas. Saya dengar jauh je dekat, saya fikir oh ini anggota kami tadilah nak balik kat sini. Tengok-tengok satu orang Cina. Nampak dulu. Dia tengok, saya pun tengok. Saya pun tembak, dia pun balas tembak. Dia lari ke pusing ke sebelah bawah. Saya panggil anggota belakang. Kau ni tadi saya depan. Dia lari sebelah depan. Lepas tu masa tu cik apot kita ni pun ada bersama tu. Dia sebelah belakang lah. Saya tunjuk dia di sini tu, dia masuk menyuruk ke bawah. Pada cik apot dia pergi carilah kesan dia, dia tengok, dia tembak mati komunis tu. Dalam 69 ni kira banyak kelebihan dia lah kalau saya bandingkan dengan anggota Sinoi Prat dan juga PGA lain. Bukan Sinoi Prat dan PGA punya latihan dia lebih kurang juga. Tapi 69 memang dia ada kelebihan tersendiri. Apa yang saya alami, saya khusus, saya mendapat ada kelebihan pengalaman yang saya dapatlah macam tu. Sepanjang saya berkhidmat dalam 69 ni, saya mesti bertekadlah kira bekerja tu kira sepenuh hati lah. Apa yang
diarahkan oleh pegawai atasan saya akan buat semampu yang boleh lah. Supaya setiap kerja, setiap tugas saya tidak berjaya, tidak mencapai kejayaan. Apabila saya mencapai kejayaan, saya rasa puas hati. Saya berbangga kira atas hikmat saya, bakti saya kepada pasukan, kepada negara saya juga. Setakat ini apa yang saya tugas panjang sampai pension, saya dah kira sedikit sebanyak saya telah berjaya lah dalam dengan rakan-rakan tugas yang lain. Saya juga bagi pasukan unit 69 yang terakhir. Lepas tu komunis telah diserah diri bubar dengan takkan senjata 89. Saya tembak tu 88. Jadi yang terakhir lah saya tembak tu kira penutup. Secara keseluruhan saya bangga juga anggota Sedaprak dia maju ke hadapan lah. Sebagai anggota tempur yang berwibawa juga. Pasal tu kalau komunis ni dengar anggota Sedaprak juga macam dia gentar sikit menghadapi. Jadi anggota Sedaprak ni dulu kira boleh dikatakan terror sikit lah. Bahuda ni sebenarnya antara ni lah orang-orang yang awal dalam 69 Komando. Seorang yang sangat taat pada ni pimpinan, kepada ketua. Bahkan kalau ketua suruh apa pun bagi dia adalah satu arahan. Dan Bahuda ni terlibat dalam banyak juga pertempuran dan juga seperti mana Apuat, dia berjaya membunuh tak kurang daripada 5 orang pengganas komunis. Uda ni orangnya mendengar cakap lah. Tak ada bantah-bantah. Dia tak ada, kalau tak betul dia soal balik kita. Dia kata apa sebab ini, misalnya apa sebab kita nak buat ini, itu, ini semua. Kita cakap, okey, itu, ini semua. Tapi kerja nak siap. Tapi dia berwaspada juga. Kalau masuk hutan dia berwaspada. Sebab dia bukan tricking. Saya secara peribadi tak begitu rapat dengan Bahuda lah. Tetapi dia pun banyak bertempuh juga dengan komunis. Ada bercerita juga dengan anak-anak lelaki saya. Bercerita tentang pengalaman saya macam mana. Oleh sebab itulah tengok anak-anak lelaki saya pun dia berminat. Ada yang teringin nak masuk tentera, dia masuk tentera. Jadi walaupun aliran dia, saya bahagian polis, dia bagi tentera, tapi tujuan matlamat dia sama juga. Jadi dia orang teringin macam mana nak ni kan. Jadi dia minat macam itulah rasa peribadi saya lah. Saya tak suruh dia orang, tak tahan dia orang. Tapi pada keadaan duduk semasa saya, mereka memang menunjuk minat kan pada anggota pasukan keselamatan. Tengok saya pakai macam ni, dia pun pakai macam ni. Tengok saya pakai senapang, pakaian yang special force tu kan, dia pakai apa tu ni, dia pun pakai balik rumah saya bawa, dia pun pakai. Semangat macam itulah, jadi dia pun terikut-ikut. Saya tak boleh tahan, dia minat nak masuk tak apa. Saya pun masuk, saya pun berkhidmat, dia tak masuklah tak apa. Saya pun bangga jugalah macam ni yang dua dia pun bekerja. Tapi bukan dalam Sedaprak, dalam pasukan tentera biasalah. Saya rasa bangga jugalah apa yang saya didik tu berjaya lah. Pasal apa dia dapat kerja dan juga dia mendapat pendidikan yang tinggi sikit lah. Saya mempunyai 6 orang anak, 3 perempuan, 3 lelaki. Tapi salah seorang anak saya yang keempat tu sudah meninggal lah setahun dah lepas, lelaki. Yang tinggal ada 5 orang lagi. Buat masa ini anak saya semua bekerja lah. 3 orang kira kerja awam dan 2 orang tu kira pasukan tentera lah. Seorang ni anggota Ko Perkhidmatan Perubatan. Seorang lagi Ko 10 Brigade Para. Melaka saya yang pergi tadi. Pada pendapat saya, jadi setiap orang asli yang ingin berkhidmat ni, pertama kita pentingkan pelajaran. Kita dapat lihat atas jasa-jasa generasi anggota yang telah berkhidmat. Saya yakin kerajaan telah memerhati dan menilai jasa dan budi yang telah
ditaburkan oleh mereka-mereka sama ada masih hidup ataupun yang telah terkorban di dalam medan peperangan. Hasil daripada itu kita nampak kemajuan pembangunan dari segi fizikal atau mental. Banyak dah kita nampak. Salah satu daripada dia adalah pembangunan fizikal, di mana contohnya seperti Batalion 18 ini telah dibina oleh kerajaan, dan kita nampak prasarana yang telah wujud sini banyak memberi perbezaan dulu dan sekarang. Jadi kita janganlah duduk ikut cara lama. Jadi apa cara baru yang daripada kita mesti belajar. Macam apa saja kursus dia hantar, kita mesti ikut kursus. Baru kita melalui kursus tersebut barulah kita boleh meningkatkan diri kita, meningkatkan pengetahuan kita dalam apa bentuk sekalipun lah. Kalau kita tak ubah, kita masih ketinggalan lah di peringkat yang lama. Demi untuk menyesuaikan diri kita, lain masyarakat, lain kumpulan kita. Jadi kita mesti tingkatkan diri kita lah, belajar. Jangan duduk diam. Apa sekalipun pelajaran berkenaan tugas-tugas kita lah. Macam itulah harapan saya lah. Ya ling manang hei de ayam dari Bandung amamudu hei la la la